masih setia stay pada setiap minggu untuk mengikuti progres bagi perbincangan sejarah tingkatan 5 pada setiap bab. Okay, seperti yang kamu mesti maklum, pada minggu ini kita masih lagi dalam bab 7, dalam perbincangan bab 7 yang sebenarnya tak adalah sukar mana pun, dan sebenarnya kita berada di bahagian yang terakhir. Kita tinggal lagi 2 sahaja alat macam mana untuk memastikan negara kita sejahtera dari segi sosial, iaitu dari segi sukan dan juga rukun negara. So ini bakal menjadi topik perbincangan yang hangat. Selepas kita selesai 2 tajuk ni, jika ada masa kita akan masuk latihan. Okay, ya? Kejap. Alright. Okey. Sebentar. Para pelajar, minggu lepas saya ada sentuh beberapa sedikit dari segi 7.3. Okey. Serta 2 minggu lepas kita sentuh 2 bahagian dari segi kita habiskan dari segi pendidikan, lepas kita masuk dari segi bahasa Melayu, dan seterusnya kita masuk dari segi pada bahagian dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, ini saya sentuh di sini ada satu dokumen yang saya ada kongsikan kepada kamu. Sekejap. Okey. Yang ini ada pada 2 minggu lepas. Kita ada bincang dari segi alat kedua dasar pendidikan. Okey. Kalau kita banding sebenarnya dari segi buku teks. Okay. Perpaduan untuk mencapai perpaduan dan integrasi nasional yang membawa kepada kesejahteraan ada 5 alat. Pendidikan, bahasa, budaya, sukan dan juga prinsip hidup iaitu rukun negara. Ada 5 alat. Okay? Kita dah bincang benda ini secara terperinci, yang mana saya terangkan bahawa 5 alat ni ada pada nota, iaitu dari segi langkah memperkasakan perpaduan integrasi nasional. Okay? Disebabkan British melaksanakan pelbagai dasar, kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah untuk menguatkan perpaduan negara. Kerajaan ambil tindakan politik, kerajaan ambil tindakan ekonomi, dan kerajaan ambil tindakan sosial. Dan dari sosial inilah secara terperinci dibintangkan segala apa yang kamu nampak di sini, okay, dibintangkan satu demi satu dalam bab 7. Iaitu ada 5 alat dia dari segi sosial, pendidikan, budaya, budaya, bahasa, sukan dan juga rukun negara. So 5 alat ni. Okay. Jadi saya telah membuat satu ringkasan dasar pendidikan di sini, yang kita lihat tak adalah ringkas, tak ada detail mana pun. Sekadar nak tahu bahawa dalam
dasar pendidikan ini, inilah benda-benda yang telah diusahakan oleh kerajaan daripada semasa ke semasa untuk pastikan perpaduan sentiasa di bawah konsep pendidikan. Pendidikan sentiasa membawa kepada ke arah perpaduan. So, pelbagai langkah yang kerajaan buat untuk memperkasakan integrasi kat Malaysia itu. Dan juga perpaduan. Okay? So, apa ada 6 langkah. Okay, jadi kita tengok dekat selain daripada pendidikan, tengok dari segi minggu lepas kita lihat dari segi budaya. Kita tengok bahasa dan budaya dulu. Jadi saya nak lihat dekat bahasa ni ada apa. Kita ada akta bahasa, bahasa rasmi dan juga bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Kita nak lihat minggu lepas di sini, ini dia. Okay. Akta bahasa, bahasa rasmi dan BM dalam pendidikan. Lepas tu ada nota pasal UKM dan DPP. Okay. Dia tak letak kat sini dalam buku teks. Dia tak letak kat sini. Jadi saya nak tengok dulu nota dia macam mana. Jadi kalau kita buat ringkasan kat sini kita perlu tambah tu lagi. Okay, tambah tu lagi iaitu UKM sebagai Universiti Bahasa Melayu dan juga Dewan Bahasa Pustaka, peranan dia memartabatkan bahasa Melayu. So kita kena tambah kat sini sebenarnya. Ada 2 supaya wajah tertinggal. So, saya nak buat je macam ni. Okay, tapi saya tengok kat sini dalam dia tak ada berapa detail sangat. Okay, tapi kalau saya tengok kat sini dah. Dari segi akta. Tak ada apa. Tak ada apalah. Bahasa ilmu dekat sekolah. So di bawah UKM ni kita kena tahu di sini IB KKM. Okay, UKM kita ada IB KKM ni yang kena tahu kan. IB KKM ni nama baru dia lah ATMA. Institut Alam dan Tamadun Melayu ni. Ni ATMA ni. Okay, dari segi apa ni? Menyelidik bahasa Melayu, sastrawan dan budaya pelbagai kaum. Okay, dia berkaitan dengan kesusastraan dan budaya Melayu. Ini yang kita tahu ni. Okay. Ada tokoh dia. Okay. Itu dari segi UKM. Dari segi Dewan Bahasa, lebih kepada latar belakang dia. Aktiviti awak kena tahu, peranan awak kena tahu dan juga slogan kena tahu. Okay, so maksudnya kalau saya buat ringkasan macam ni pun, saya akan tulis benda yang sama. Saya akan tulis benda sama iaitu yelah macam tadi tu lah. Nanti saya buat lah. Nak buat sekarang tak sempat lah. Okay. Okay, dari segi dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebangsaan, okay, macam biasa, matlamat kena tahu. Okay, yang ni okay, senang. Sejarah menentukan dia semua ada di sini. Semua ada di sini. Dah lengkap dah ni Okay. Tapi yang paling penting biasanya, okay, ini masih lagi sejarah menentukan Yang paling penting prinsip utama dia. Prinsip utama kita tahu lah. So, kalau ada buku teks pun ada Okay. Prinsip utama nampak So, matlamat, sejarah, prinsip utama. Bukan agensi pelaksana. So, agensi pelaksana okay, ni. Nampak dah? Ada 5. Ada 5 agensi pelaksana. 1, 2, 3, 4, 5.
Istana budaya paling famous lah. Okay, Aswara pun famous. Kementerian Pelancongan pun famous. Ya. Okay. Dan last sekali, di bawah kebudayaan kita ada program Cita Warna. Okay, kita ada program Cita Warna. Ada lagi penggiat budaya. Okay. Juga penggiat budaya ni hanyalah nama tapi yang ni peranan dia kena tahu ni. Apa peranan penggiat budaya ni? Apa peranan penggiat budaya ni tahu? So penggiat budaya dan peranan dia. Jangan terlepas pandang Okay ni. Okay, martabat khazan hak asli negara. Khazan hak asli negara segi budaya kan. Okay, karya seni, diorang yang menggalakkan masyarakat karya seni tempatan. Okay, ni penggiat budaya. So saya review balik ni, saya detail balik. So minggu lepas tak sempat, jadi saya rushing sikit. So untuk budaya, so nampak sejarah pembentukan, tak apa saya abaikan. So prinsip utama yang 3 tadi tu. Okay, ini saya dah sentuh prinsip utama dia apa. Agama Islam, dari segi budaya Melayu semua Okay, maka pembentukan, okay, agensi pelaksanaan ada 5 tadi. Okay, cerita warna ni apa benda? Okay. Rupanya apa dia? Dia adalah sebuah program promosi pelancongan. Promosi pelancongan. Dia di bawah Kementerian Pelancongan sebenarnya ni. Pelancongan apa? Dia promosi apa? Promosi kaum, promosi budaya. Sebagai apa? Sebagai daya tarikan melancong. Jadi apa dia buat? Diorang promote pakaian, diorang promote apa ada adat, tarian, nyanyian. Diorang buat dalam merdeka. Setiap bulan ni, saya tak pasti sekarang ada tak. Saya maksudnya sebelum kita COVID ada ke tak, saya tak ingat. Ini kena rujuk balik. Adakah Cita Warna Malaysia pada tahun 2019 ada ke tak? Itu last 2020 dah COVID kan. Okay. So yang ini Cita Warna ni kena ingat ni. Ini siapa tak ingat Cita Warna ni rugi. Benda senang. Dia ada program-program macam kempen tahunan buat program macam sama-sama merdeka. Tapi ini kita buat sambutan untuk promote budaya dan juga pakaian dan juga tarian adat, istiadat, okay? Gaya hidup masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum, pelbagai etnik. Ya. Minta balik. Okay, sorry ada gangguan sikit tadi. Okay, jom kita sambung. So kita patah balik dekat budaya. So kena ingat tau. Okay, so budaya, prinsip utama ada 3 tadi. So matlamat ada berapa pembentukan matlamat dia? Ada 3 juga.
Simple je, matlamat dia nak kukuh perpaduan. Okay, memupuk kepribadian kebangsaan. Okay, siapa tak faham kepribadian kebangsaan ni, maksudnya apa tahu? Kita ni orang Malaysia, kita mengaku kita ni sebagai rakyat Malaysia, dia bangsa Malaysia, bukan berbangsa Melayu, bukan berbangsa Cina, berbangsa India. Kita mengakui identiti warga negara Malaysia ni sebagai identiti kepribadian yang pelbagai kaum. Bila kita nak menerangkan siapakah kamu, saya rakyat Malaysia, negara saya ada banyak kaum. So kita menerangkan semua pihak. Itu maksud peribadi yang melibatkan kebangsaan, bukan peribadi yang bermotifkan satu kaum semata-mata. Itu maksud dia. Itu. Jadi nak bagi benda ni faham kat semua orang bukan senang. Sebab tu dia orang promote. Diorang brainwash rakyat Malaysia ni. Brainwash istilah brainwash maksudnya diorang nak betulkan persepsi rakyat Malaysia ni bahawa we are one. Kita adalah satu. So cara dia macam mana? Nak menunjukkan kita ni adalah satu, diorang buatlah ni. Citra warna Malaysia ni setiap tahun. Okay, biar masyarakat dah terbiasa setiap tahun, inilah lambang yang menunjukkan siapakah Malaysia. So we will be proud with this. Yes. Saya hidup zaman ni tahun 1999 ni saya darjah 6. Jadi saya membesar dalam dunia kerajaan ketika Malaysia mempromosikan berbagai benda. Dan saya bangga menjadi rakyat Malaysia ketika ni. Saya rasa saya masuk universiti dan ketika tahun 2000 something macam tu, lepas tu saya bangga menjadi rakyat Malaysia yang mewakili pelbagai kaum. Okay, apabila ada sukan Asia, okay, Malaysia jadi tuan rumah sukan Universiti Asia ni sukan Asia ni. Apa nama sukan tu? Ni masuk ni. Majlis Sukan Universiti Malaysia ni Malaysia, masuk Malaysia je. Lepas masuk ni, Universiti Malaysia ada bertanding dekat universiti peringkat Asia. So universiti daripada Beijing, banyak universiti daripada seluruh Asia Tenggara datang. Itu ada. Saya lupa nama sukan tu apa. Ada situ saya pun join situ. Jadi ini bagusnya. Bagusnya benda ni. Okay? Kalau saya orang Melayu boleh rasa, saya rasa tak mustahil orang Cina, India juga boleh rasa. Bahkan benda ni lagilah welcome mereka. They will feel that they are part of this country. Okay, golongan kaum minoriti termasuk peribumi Sabah Sarawak akan merasakan kewujudan bangsa mereka diperakui dan diiktiraf serta diperkenalkan di persada antarabangsa. Ini penting kebudayaan kebangsaan ni. Kamu kena faham para pelajar sebab bila keluar soalan kiblat, kamu boleh bayangkan. Kamu boleh imajinasi, ini maksud budaya bangsa. Okey, jadi sebab tu penggiat budaya ni, diorang ni memang all out. Diorang ni awak nampak ni. Okey. So kita pergi sukan. Jom. Sukan adalah fokus kita hari ni dan juga rukun negara. Okey, sebentar. Okey. Kita tengok dalam sukan ada apa. So dalam sukan saya nampak kat sini, okay, sukan ni adalah satu alat yang sangat sesuai untuk galakkan perpaduan. Jadi, platform paling senang ialah guna kat mana? Pendidikan. Korang semua tahu. Majoriti pelajar yang join kelas saya malam ini, yang sekolahnya sekolah pelbagai kaum. Semua faham. Kenapa? Sebab dekat sekolah, bila buat hari sukan, ada sukan ikut kaum. Betul kan? Sukan mesti campur. Mesti ada pasukan yang berbilang kaum. Memanglah nampak realitinya ada yang basketball student Cina je. Kan? Bila bola sepak student Melayu je. Tapi hakikatnya bukan semua macam tu. Ada bola sepak budak Melayu, budak Cina dengan budak India pandai main. Okay, ada juga basketball pelajar Melayu pandai main. Okay, jadi ini tengok dekat. Walaupun kita tak pasal mewakili sekolah, tapi sukan tersebut dimain bersama. Kan? Itu yang paling penting sebenarnya. Okey, dan saya rasa antara sukan paling berjaya yang blend semua kaum ialah badminton. Bukan semua kaum. Badminton Melayu dengan Cina. Yang blend semua kaum olahraga. Olahraga memang nampak tak ada bias. Saya rasa korang pun setuju.
Saya cakap ni dari sudut korang belajar ni. Kalau saya berada di sekolah, itu realitinya. Mungkin ada antara kamu tak boleh bayangkan sebab kamu sekolah full Malay. Okay, ataupun antara kamu ni ada yang sekolah asrama majoriti Melayu, ada yang sekolah agama. Tapi ini untuk situasi SMK. Memang nampak sukan dan perpaduan. Sebenarnya untuk makluman pelajar, bermula tahun zaman 2000, benda ni dah tak nampak sangat. Saya rasa bukan tahun 2000, saya rasa sejak 1990. Sejak 1990, sukan berbagai kaum dia dah tak nampak sangat. Saya tak pasti kenapa. Tapi kalau kita rujuk pada golongan yang hidup pada tahun 80-an. Okay, kalau kamu rujuk kepada orang-orang yang sekolah menengah 80-an, orang yang sekolah menengah 70-an, ketika zaman ini nampak ketara. Nampak ketara, sukan telah berjaya menjadi alat untuk perpaduan di sekolah. Terutamanya sekolah bandar. Terutamanya sekolah bandar. Mungkin sebab masa tu benda yang baru kot. Okay. Sebab saya dengar cerita mak saya, cerita pakcik saya apa semua, memang ketara lah ni. Okay, jom kita pergi pada, ini Masum. Okay, Sukma, kita akan tengok satu. Kita tengok gambar tu. Okay. Sukan dan perpaduan mulai pendidikan, yang ini adalah dasar yang diamalkan oleh Malaysia. Satu murid, satu sukan. Prinsip dan dasar. Okay, kamu kena ingat remove tau ni. Okay, remove dasar satu murid, satu sukan. Okay. Apa remove? Rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Kalau kamu tak ingat yang panjang ni susah sangat, dalam exam tulis remove pun saja pun tak apa. Okay, So, apa fungsi remove ni? Galakkan murid sertai sukan yang digemari. Okay, kita nak tak sini. Ada kat sini. Okay ni. Satu murid, satu sukan di remove. Okay. Sukan sebagai aktiviti koko. So, melalui pendidikan, tips keyword dia co-curriculum. Ingat tahu? Apa beza koko dengan curriculum? Okey. Mungkin ada yang tak ingat ke, mungkin confused ke, okey. Okey, kalau kamu jumpa perkataan curriculum okey. Kalau kamu jumpa perkataan kurikulum ni bermaksud syllabus akademik. So, kalau kat sekolah kita ada dua penolong kanan. Kita ada guru besar, pengetua. Lepas tu kita ada penolong kanan 1, kita ada penolong kanan 2, dan kita ada penolong kanan 3. Penolong kanan 1 kadang dipanggil sebagai penolong kanan akademik. Penolong kanan 2 dipanggil sebagai penolong kanan co-curriculum. Okay, penolong kanan 3 dipanggil sebagai penolong kanan hal ehwal pelajar. Ini biasanya. Ada 3 So, ini situasi kat sekolah. So, beza dia, hal ehwal pelajar kamu telah disiplin kan? Okay, co-curriculum, sukan. Okay. So, yang penolong kanan 1 tu, hal ehwal akademik tu, sebenarnya adalah kurikulum. Penolong kanan kurikulum. Ini asal dia. Dia adalah syllabus akademik, ilmiah. Jadi, mereka tambah depan dia co-co. Co ni bersama. Asal dia adalah cooperation, combine. Itu asal dia sebenarnya istilah bahasa Inggeris. Dipinjamkan dan digunakan dalam bahasa Melayu. Co-curriculum bermaksud kita gabungkan yang bukan akademik, yang bukan ilmiah. Termasuklah sukan, termasuklah persatuan, termasuklah pakaian unit beruniform. Sebab tu kalau awak tengok co-curriculum ni, mana-mana aktiviti yang bukan ilmiah dianggap sebagai co-curriculum. Yang bukan akademik dianggap sebagai curriculum. Jadi sukan adalah salah satu. Okay. So, kejohanan olahraga sekolah. Okay, ini saya rasa semua orang tahu ni. Okay, tiada acara sukan breakdown. Apa tu? Tiada acara sukan breakdown. Ini kena highlight. Orang kena tahu benda ni. Okay.
tiada acara sukan mengikut kaum. Ini paling penting. Okey Okey. So, diorang akan sokong mana-mana peserta semua. Okey, mana-mana atlet tanpa ikut kaum. Semua ikut rumah masing-masing. Setiap kaum dicampurkan dalam satu rumah sukan, satu unit sukan. Okay. Itulah saya rasa benda ni korang tahulah kan. Okey. So kita pergi pada masum. Apa benda masum ni? Ini bila kita masuk dekat universiti. Masuk universiti tahun 74 dah buat dah, lama dah. Nampak sangat Tun Razak ni betul-betul dia all out lah. Okay, yang ini bila ni? Yang ni baru lagi. So, remove dengan tuliskan baru lagi kan. Okey. Tun Razak telah buat sukan antara universiti okey. Zaman sekarang, kalau pelajar tahu, zaman sekarang masum ni hanya student saja. Tapi zaman Tun Razak dulu, tahun 74 ni, staff pun terlibat staff pun ada sebab dulu universiti student tak ramai. Okey, tak ramai student yang masuk universiti. Kalau kamu tahu tahun 70-an ni, orang yang masuk sini orang pandai je. Satu kampung buat kedui tau, kalau kamu tahu. Okey. Okey, jadi diorang buat sukan antara student dengan staff. Okey, jadi banyaklah universiti-universiti yang terlibat. Dan zaman dulu tak banyak universiti zaman sekarang. Zaman dulu masuk ni yang ada UKM, UPM, UPM Universiti Putra Malaysia kat Serdang. Universiti Melaya, UKM Universiti Kebangsaan Malaysia kat Bangi. Lepas tu UiTM. Dulu pun UiTM kan banyak cawangan, UiTM tak banyak cawangan. Lepas tu yang ada dekat Jalan Semarak tu UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Jalan Semarak dekat area Keramat sana UTM. USM tak ada lagi masa ni. Jadi ada berapa je. Zaman dulu kan banyak universiti swasta tak ada jadi diorang ni lah yang buat pertandingan. Apa tu? Integrasi antara negeri. Betul. Okay. Antara negeri ada UiTM kat negeri-negeri lain. So diorang buat integrasi. Okay. Lepas tu ada UPSI. UPSI dekat mana? Dekat Perak atau Tanjung Malim kan. Ada juga UPSI sini. Okay. Okey, itu dekat universiti. So nampak dekat universiti yang ada pelbagai kaum juga diteruskan. Tun Razak nak pastikan budak-budak universiti yang pelbagai kaum ni terlibat dengan sukan, pastikan ada konsep perpaduan kat sini. Okey. Lepas tu bila masuk universiti, dekat universiti budak pelbagai negeri. Contohnya Universiti Melaya dekat PJ kan. Yang masuk itu bukan budak KL je. Ada budak student daripada Sabah, Sarawak. Jadi bila diorang ni didahkan dengan sukan, bertanding dengan dekat universiti-universiti lain dan semua kat tempat lain. So kat situ berlaku pergerakan. So berlaku pencampuran budaya, komunikasi kat situ yang penting tu, perpaduan tu. Okey. Penganjuran secara bergila-gila ada tuan rumah. Okey, kalau UiTM tuan rumah, UiTM tuan rumah, UKM tuan rumah. Macam itulah penganjuran Okey, so sekarang itu habis dari segi masuk. Kita tengok sukan Malaysia. Okey. Sukma. Inilah dia dipanggil sebagai Sukma. Ini Sukma ni. Okay, antara sukan yang top dekat Malaysia tapi kurang popular. Okay, kenapa saya kata top? Kalau kamu nak tahu Panda Lela Renong. Siapa lagi atlet-atlet famous kat Malaysia ni? Siapa nama yang main gimnastik tu? Saya lupa nama dia. Siapa nama dia? Okey, tak apa. Lagi siapa? Lizzie Jia, badminton. Lagi siapa? Okey, Sarah N. Ya betul lah. Okey. Farah N. Betul. Sazali Samad. Okey. Banyak orang-orang yang menjadi wakil. Okey, wakil Malaysia ni diorang ni wakil Malaysia kau. Okey, tapi kenapa diorang ni boleh top sangat? Sebab apa? Sukma ni dah main makanan diorang dah. 2 tahun sekali diorang mesti masuk. Betul. 2 tahun sekali diorang mesti masuk. Sukma ni buat 2 tahun sekali. Jadi bila diorang ni dah biasa masuk sukan wakil negeri masing-masing. Kan? Jadi itu yang diorang terpilih tu. Diorang terpilih. Okey.
Tapi tak silap saya, betul juga, betul. Sukan ada yang terpilih melalui sukan. Jadi mereka ditawarkan masuk akademi kebangsaan, mewakili negara. Asalnya diorang main sukma lah. Asalnya diorang main sukma. Sukma ni tak, saya tak pasti dari segi penyertaan. Tak silap saya umur 17, 16 pun boleh masuk sukma. Tak silap saya. Diorang tak perlu umur 18. Saya pun tak ingat sukma ni apa syarat dia. Itu yang banyak bakat-bakat muda yang dapat dekat Sukma ni. Terus serap dalam akademi kebangsaan. Wakil negara. Yang paling penting integrasi ni. Sebab Sukma ni akan dibuat dekat setiap negeri. Siapa yang tuan rumah. Ada tahun ni negeri ni tuan rumah Sukma. Ada tahun ni negeri tuan rumah Sukma. 13 buah negeri. Tak silap saya negeri yang Sukma pertama kat KL tahun 86. Okey, so ini baru. Sukma ni baru tahun 86. Baru ramainya 3,000. Dekat 4,000 atlet punya ramai. Satu saya kata memang top. Okey. Sebab je lah acara sukan macam-macam, banyak kategori kan. Itu yang ramai tu. Ada kategori berat-berat apa semua kan. Okey. So, lepas Sukma kita ada apa? Penganjuran sukan. Kita tengok sini. Okay. Masum. Ini Sukma. Penganjuran sukan. Okey. Ini semua idea Mahadi Kalau tidak, kita jangan harap nak tengok F1 ni. Okay, ini pun dibuat pada zaman Mahadi juga, basikal ni Jadi jangan harap kita nak tengok basikal kan. Okay. Bertaraf dunia kan. Okay. So ini dari kejayaan. Kejayaan Malaysia dalam bidang sukan ni semua gambar-gambar lama. Gambar baru tak ada Kenapa dia tak gambar baru Ada je kejayaan Malaysia gambar baru kan. Okey. Lepas kejayaan Malaysia baru kita tengok siapa yang sebenarnya yang mencaturkan atlet-atlet ni. Siapa yang bertanggungjawab untuk pupuk sukan ni. Nak pastikan sukan terus berkembang. Siapa? Mesti ada agensi dia. Kalau kebudayaan ada agensi pelaksana, Istana Budaya, Kementerian Pelancongan, confirm sukan pun sama. Mesti ada. Kita tengok ni siapa ni. Dan ini kepimpinan berwibawa. Maksudnya ada orang-orang kuat yang masuk campur. Kalau kita tengok dari segi budaya, ada penggiat. Orang-orang yang rakyat biasa yang betul-betul nak naikkan budaya yang betul-betul memperjuangkan budaya-budaya tertentu, karya-karya tertentu dalam bidang sukan ada orang-orang penting yang terlibat. Ini dia. Ini dia. Ada muka-muka dia. Okey. Saya rasa dalam exam kamu tak mungkin dia akan tanya, dia bagi gambar, dia suruh kamu letak nama. Saya rasa tak keluar soalan macam tu. Kalau keluar susah tau. Bukan senang nak ingat nama orang kan. Okey tapi yang kamu kena ingat apa tau? Muka ni bola sepak. Ni bola. Muka ni hoki. Itu kamu kena ingat. Okey okey. Yang muka ni dia ni Olimpik. Okey, Olimpik O Olimpik O. Okey, muka ni sama juga Olimpik juga. Okey. O juga. Okey. Okey, muka ni basikal. Basikal. Muka ni basikal. Okey, muka ni ini bola sepak juga. Okey, bola sepak juga. Okey, bola sepak. Okey, bola sepak Okey. Okey. Itulah. Okay, itu saja yang saya rasa yang at least kita tak adalah nak ingat muka, nak ingat nama tu kan senang kan. Okay, itu yang saya boleh share dengan korang. Jadi kat sini tak ada apa benda pun. Okay. Kita akan tengok nanti nota dia lagi. So habis sukan. Habis sukan. Okay, habis. So kita tengok kat sini apa sukan sebenarnya, apa cerita dekat sini. Nanti dulu. Dekat buku teks.
Okay. So lepas Sukma, kita dah tengok Sukma tadi. Okay, penganjuran sukan. So Malaysia anjurkan sukan banyak. Kejayaan Malaysia. Oh, ada tajuk laungan Malaysia boleh lah. Oh, so kita kena cancel ni. Malaysia boleh ni penting sebab Malaysia boleh ni kalau para pelajar adalah satu, saya rasa ini laungan keramat orang Malaysia lah. Keramat ni maksudnya satu, kita panggil pergi mana-mana kat dunia kan, orang Malaysia kan cakap Malaysia boleh. Dia dah menjadi satu trademark tau. Malaysia boleh. Okay? Apa? Saya tak pasti bila diorang buat benda ni. Saya lupa lah. Saya rasa zaman saya sekolah rendah, tahun 90-an. Saya tak ingat waktu bila. Tapi memang Malaysia boleh. Dan saya rasa kempen kerajaan waktu tu gunakan trademark hashtag Malaysia boleh ni. Zaman dulu tak ada hashtag berjaya. Walaupun tak ada Twitter, tak ada Instagram, tapi berjaya. Sebab orang dulu berdasarkan semata-mata TV dan juga surat khabar kan. Jadi berjaya laungan Malaysia boleh ni. Memang bila masuk sukan je Malaysia boleh ni memang confirm lah. Main hoki ke, main apa kan? Malaysia boleh. Malaysia boleh. Macam tu kan. Ada beberapa ritma dia kan. Saya biasa pergi stadium dulu kan. Aduh, Malaysia boleh tak cakap lah. Sebelum ada Ultras dulu, Malaysia boleh je kita orang. Kan? Okay. 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 So kita akan tengok lepas Malaysia boleh ni, kita akan tengok organisasi terlibat. Siapa yang bantu atlet Malaysia selama ni. Siapa yang bawa atlet ni sampai menjulang nama negara. So dia organisasi. Diorang ni ada kan. Okay, dan juga orang-orang tokoh-tokoh di sebalik kemajuan sukan Malaysia. Kita tengok tokoh-tokoh dia siapa. Okay. So kita yang penting kita pantau apa yang dalam sukan ni. Yang penting dia sebagai alat untuk perpaduan. Yang penting yang mana semua yang kita sentuh tadi ni melibatkan semua kaum, tiada diskriminasi kaum. Saya agak bangga dengan Malaysia dari segi sukan. Mungkin kalau untuk pelajar Cina India, mereka nampak wujud diskriminasi kaum dalam bidang-bidang tertentu. Okay, mungkin dari segi pendidikan ke, mungkin dari segi budaya ke, yang mana nampak budaya Cina India ni kurang diketengahkan. Mungkin setengah rakyat Cina India terasa macam tu. Tapi kalau dari segi sukan, daripada zaman 70-an, 80-an, bersepah tokoh-tokoh atlet sukan yang membanggakan negara, nama mereka adalah bukan orang Melayu. Ramai. Cukup ramai. Okay, dari segi penjaga gol Malaysia, dari segi atlet olahraga perempuan yang pecah rekod dunia. Waktu tu. Bukan dunia, Asia. Saya lupa nama dia. Okay, jadi benda-benda ni memang dah lali dalam sukan, memang tidak pernah ada diskriminasi. Okay. Itulah yang bagus. Sebab apa? Siapa yang power confirm naik kan. Kau nak politik macam mana kan, nak sorok benda tu macam mana kan. Siapa yang power akan pergi kan. Siapa yang bakat hebat akan pergi kan. So itu jadi alat perpaduan berjaya ke situ semua. Berjaya saya rasa. Okay. So kita akan lihat dari segi nota yang lebih detail. Jom. Kita tengok dari segi penganjuran sukan. Okay. Tadi Sukma dah Okay, Sukma dah. Okay. Okay, saya suka Malaysia dari segi perpaduan dan integrasi Okay, bila Malaysia tuan rumah awak tahu apa dia? Yang terlibat dalam penganjuran bila kita tuan rumah semua kaum join, buat kerja sama-sama. Dan benda tu diiktiraf oleh banyak pihak. Okay, diiktiraf oleh banyak pihak yang mana penganjuran sukan Malaysia ni memang tak kira kaum, tak kira negeri. Yang mana bila contoh kita jadi tuan rumah Commonwealth 1998, ada acara buat kat Sabah, ada acara buat kat Sarawak, ada acara buat kat Johor, ada acara buat kat Langkawi. Jadi benda ni menunjukkan apa? Integrasi. Okay, so kat Langkawi nanti banyak kaum-kaum yang terlibat, mana-mana kaum yang terlibat, mungkin ada yang bergerak ke Langkawi. So
ada grup-grup yang Langkawi, orang tempatan bekerjasama dengan grup-grup daripada HQ ke apa ke. So ini menyebabkan apa ni? Masyarakat bersatu. Bila kita anjurkan sukan dari segi peringkat antarabangsa tau. Saya nampak yang paling berjaya lah bermula tahun 1998, kita anjurkan sukan Commonwealth. Itu paling berjaya yang pertama Malaysia buat, tak silap saya, untuk peringkat antarabangsa. Kalau serantau, contohnya sukan C. Sukan C, zaman saya sekolah pernah, dan zaman dulu saya tak ingat. Kalau tengok balik rekod. Sukan C pun berjaya. Dah kelas ya. Ya. Okay, so itu yang kita kena highlight benda ni, penganjuran sukan. Tu. Okay, untuk makluman siapa yang tak tahu, Malaysia banyak kali jadi tuan rumah. Tak kisahlah. Apa? Macam masuk ni saya kata apa? Kalau yang ini masuk, dia ada kita panggil apa lah, saya lupa lah. Pertandingan sukan Universiti Asia, Sukan Universiti Asia, lebih kurang macam tu lah. Apa benda saya lupa istilah dia. So, Malaysia pernah beberapa kali tuan rumah, kan? Okay, bila Malaysia tuan rumah, yang paling penting apa ke situ? Yang ni dia. Kalau kita tolak tajuk perpaduan, yang paling penting apa? Dia promote Malaysia. Dia promote Malaysia. Dan sebenarnya dari efek apa mana tau? Dari efek apa mana? Dari efek dekat budaya ni. Dari efek kat budaya. Dari efek kat pelancongan. Penting Malaysia jadi tuan rumah sukan, sebab dia akan naikkan rating pelancongan kita. Dia promote budaya-budaya orang tempatan, sukan, melalui sukan. Okey. Ini antara sukan hoki Piala Dunia. Wow. Piala Thomas sukan C. F1 ni macam biasalah sebab kita dah ada Lita kan. Okey. Itu di Langkawi. Yes. Saya rasa antara sukan yang paling saya boleh banggakan adalah Litu di Langkawi. Memang Litu di Langkawi ni adalah antara favourite basikal dunia. Diorang suka datang Malaysia sebab track mencabar. Dengan suhu dia, dengan apa kan. Okey. Okey, so penganjuran sukan saya nak orang nampak kat sini. Okey. Sekarang kita lihat kejayaan Malaysia. Okay, kita ada peringkat antarabangsa. Ada tak cakap dari segi peringkat tempatan? Tak ada, Tak ada. Dah kata Malaysia. Malaysia antarabangsa lah kan? Okay, Olimpik, saya rasa semua orang tahu di Chong Wei dapat peringkat perak. Okay. Commonwealth, banyak. Commonwealth kita banyak. Okay. Sukan Asia pun kita banyak. Okay, Sukan Asia pun sama. Pesta bola Merdeka ni tak pasti. Ini pasal bola sepak ni. Kita tengok balik sejarah dia. Okay, ada gambar. Okey, sebab ini yang paling penting ni. Paling penting jurulatih bola sepak, jurulatih hoki, jurulatih badminton, macam-macam bangsa dia. Macam-macam kaum pada kan. Berpusing-pusing, kejap Melayu, kejap Cina, kejap India. Lagi-lagi bola sepak. Macam-macam kaum pada kan. Jadi jurulatih bola sepak kan. Okey, macam badminton biasa orang Melayu dengan Cina je kan. Okey. Hoki pun sama. Kejap Melayu, kejap Cina, kejap India. Kejap orang luar negara. Yang penting ni pemain lah. Pemain bersama tanpa minum. Itu yang paling penting. Itu yang kejayaan Malaysia dari segi perpaduan. Bila Malaysia menang, membuktikan bahawa perpaduan bukan isu. Perpaduan bukan isu. Okey. Okey, ini pasukan yang biasa menang lah kalau tengok Okey. Sebuah pasukan bersatu. Saling bersama. Okey. Okey, yang ini lakaran ni maksudnya apa tau? Yang kita highlight. Ni Paralimpik ni Paralimpik ni kalau siapa yang tak perasan, Paralimpik ni untuk sukan golongan OKU. Orang kelainan upaya. Tolong betulkan istilah tu. Sekarang dalam kerajaan tak panggil orang kurang upaya. Ini rasmi Ini saya bukan konon-kononnya nak berlapik cakap ke apa ke, tapi ini rasmi. OKU sekarang maksudnya orang kelainan upaya, bukan kurang upaya. Diorang ni ada kelainan upaya. Sebab apa? Keupayaan mereka tak sama macam kita sampai diorang boleh menang peringkat Olimpik dunia. Awak boleh buat macam mana diorang boleh menang tu? Tak boleh kan? So apa? Keupayaan mereka berbeza. Mereka lemah dari segi ni,
Tapi mereka lebih dari segi lain. Okey, itu masuk orang kelana upaya OKU ya. So ni Paralimpik ya. Okey. So ni kejayaan Paralimpik lah. Okey, korang tengok sini lah. Okay, gambar-gambar ni saya skip, korang boleh tengok sendiri ya. Saya tak nak lama-lama sangat. Okey. So, cukup kita dah lihat dari segi penghancuran dan juga kejayaan Malaysia. Tadi mula-mula Sukma. Okay. Sekarang laungan Malaysia boleh ni. Slogan ni. Okey ya. Okey. Peranan ni, kamu nampak sini peranan kan? Okey. Mungkin soalan akan tanya maksud. Mungkin soalan akan tanya kesan. Mungkin soalan akan tanya bagaimana Malaysia boleh slogan ini mempengaruhi bla 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 bla. So jawapan dia tetap yang ni. Okay, apa dia? Dia macam kita dengar lagu negaraku tau, lagu kebangsaan. Bila kita dengar lagu kebangsaan, semua orang bangun. So slogan Malaysia Boleh ni telah mencapai taraf macam tu. Bila kata Malaysia Boleh je, tanpa kira kaum. Engkau kaum apa ke, engkau agama apa ke, awak budaya apa ke, mesti akan Malaysia Boleh. Kan? Semua akan menyokong pasukan Malaysia. Tak kisahlah peringkat apa pun. Dia adalah sebagai ni, perangsang semangat kepada rakyat Malaysia. Untuk menjadi penyokong setia. Untuk menjadi penyokong yang betul-betul menyokong atlet negara. Ni slogan Malaysia Boleh ni Cuma zaman sekarang zaman TikTok zaman TikTok ni dah kurang sikit Malaysia Boleh ni. Saya perasan lagi-lagi sejak ada COVID pandemik ni istilah Malaysia Boleh ni dah kurang sikit lah. Saya nampak mungkin disebabkan pengaruh Najib satu Malaysia tu lagi kuat kot. Satu Malaysia kan. Mungkin saya pun tak pastilah kan. Okey. Okey, rupanya ada asal usul okey, ini peranan ada asal usul. Siapa yang cadangkan? Pada bila? Waktu Piala Thomas. Okey. 92 ketika saya sekolah tadika. Ni saya tadika ni. Okey. Okey. Tiga ni. Okey. Kenapa Malaysia Boleh ni sangat famous? Sebab Piala Thomas ni kita menang. Malaysia tuan rumah. Malaysia tuan rumah tau. Malaysia menang Piala Thomas. Inilah last kali terakhir geng-geng Siddiq. Rashid Siddiq, Misbun Siddiq menang Piala Thomas. Kita kalahkan England tau. England power tau badminton tau. Indonesia pun kalahkan kita. Indonesia pun power kan. Denmark pun power masa ni kan. Kita kalahkan diorang semua. Kita menang Piala Thomas. Okay, China pun confirm power kan. Kita kalahkan China juga. Okay, so kita menang Piala Thomas. So sejak pada tu istilah Malaysia Boleh ni menjadi betul-betul trademark orang Malaysia. Disambung sampai tahun 93 kan. Ni dia. Kita muncul juara membuktikan rakyat bersatu je. Istilah tu satu Malaysia guna istilah Malaysia Boleh. Kan? Okey. Okey, itu dari segi Malaysia Boleh. Ni gambar Rashid Siddiq. Okey. So, sekarang kita tengok siapakah orang-orang yang terlibat dalam ni. Okey, agensi terlibat. Okey, senang je. Kementerian Belia Sukan, Majlis Sukan Negara. Okey. Kalau korang nak ingat macam mana kan, bagi saya Kementerian Belia Sukan ni wajib ingat lah. Majlis Sukan Negara pun kena ingat. Majlis Sukan Negara ni senang je. Okey, dua ni at least awak kena ingat agensi terlibat Okey, Majlis Olimpik Malaysia. Boleh jugalah MOM. Okey. Okey, ini kita ada pegawai-pegawai lah. Okey, ini biasalah. Okey, mesti ada pegawai-pegawai. Kita ada kepakaran urusan perubatan teknikal. Okey. Okey, sekarang ni tokoh. Okey. Ketokohan kenapa diorang ni terlibat bila ada orang-orang macam ni awak tengok gambar tu okey kenapa diorang ni okey diorang ni ada antara mereka yang mereka ni adalah bekas atlet. Mereka ni bekas atlet. Mereka pernah menaikkan nama Malaysia.
Jadi mereka tahu tentang bidang tersebut. Jadi mereka terlibat dengan sukan sebagai pengurus atau jurulatih. So kepimpinan berbual. Jadi orang yang pernah menyumbang pada negara membantu untuk menjadi kepimpinan. Maksudnya diorang memimpin generasi seterusnya. So itu antara faktor kejayaan sukan. Kepimpinan ni telah menjadi kepada faktor kejayaan sukan Malaysia. Diorang ni telah membantu memajukan sukan negara Malaysia. Pertama dari segi apa? Dari segi bekas atlet jadi jurulatih. Okay. Lepas tu apa? Golongan-golongan raja support dari segi dana, dari segi pendedahan, bawa kepakaran luar negara okay. Dan juga ahli politik diorang jadi presiden. Bila orang politik terlibat dalam sukan, mereka boleh menggunakan kelebihan mereka untuk bawa macam-macam. Ini kita bincang dari segi positif. Yang negatif belakang kira. Okay. 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 Lepas tu apa? Bila diorang buat ni, segi persatuan, jurulatih, pegawai sukan, ini semua ada ketokohan ni, kepimpinan. Okay, pengurusan yang cekap, tak pernah saya abaikan. Yang penting korang ingat yang senang ni. Pelibatan orang politik yang kerabat raja dan juga bekas atlet jadi pengurus. Ini senang ingat. Okay. Antara faktor kenapa sukan Malaysia boleh maju. Sebab kepimpinan dia terdiri daripada orang-orang macam ni. Lepas tu apa? Pengurusan yang cekap. Pastilah. Atlet dijaga kan. Mungkin mana dunia penganjuran sukan, atlet kita dijaga. Dari segi komunikasi, dari segi media, dari segi macam-macam pengurusan. Malaysia memang tip top lah. Saya puas hati. Malaysia antara tak pernah pun dikutuk ke apa benda ke, memang kita punya protokol, kita punya communication, memang saya tak ragui. Memang tak pernah lagi dalam rekod ke, dalam apa ke, bila bab sukan ke. Buktinya apa? Sebab kita mampu menganjurkan, kita mampu di tuan rumah kepada sukan-sukan antarabangsa dunia. So, menunjukkan bahawa kita tak ada masalah dari segi pengurusan. Okay, habis dari segi sukan. Habis kelas. Lama sukan ada sikit Ini atlet sukan negara ni, kata siap saya dalam buku teks. Dia adalah nota apa ni? Dia adalah nota ni QR code. So QR code ni ada atlet sukan negara. So awak boleh tengok nota ada kat sini. Okay, Lee Chong Wei, Azirul Hasni Awang, Nicole N, David, Syahdi Zulkifli, betul? Ni zaman dia ni, zaman Zulkifli ni. Zaman Commonwealth. Okay. Rukun negara. Jom. Kita tengok rukun negara. Okey, kalau kamu nampak ni ke-50. So maksudnya rukun negara dibuat pada tahun 70. Bila? Ni. Diorang buat pada, ini punca dia. Peristiwa 13 Mei telah mencetuskan idea nak buat rukun negara. Jadi diorang isytiharkan rukun negara pada bila ni? 31. Hari kemerdekaan tahun 70. Maksudnya tahun 70 diorang buat rukun negara. So tahun 2020 tengah Covid ni. Tengah-tengah Covid ni diorang ada buat ni. Ni. Sambutan ulang tahun ke-50 rukun negara. Saya tak pasti kenapa diorang tak pakai topeng. Kalau tengok sini bila ni? Oktober 2020. Baru lagi ni. Kan? Jubli emas ni dia. 20 Ogos. Ini 20 Ogos. Lepas kan? So buku teks ni betul-betul dia print hujung-hujung tahun lepas nota ni katnya. Bulan 11, bulan 12 orang buat buku teks ni katnya kan. Sebab gambar ni baru lagi 28 Oktober ni.
Apa lo tak kata topeng lah. Oh, tengah baca ikrar. Ini Meridian ni kan? Ni Meridian ni. Okey. Okey, para pelajar. Nampak betapa Malaysia ni menghargai rukun negara. Diorang buat sambutan Jubili Emas 50 tahun. 50 tahun ya. Ini. Okey. Para pelajar, saya nak cakap terus terang nombor ni yang 5 jalur, bulan dan bintang, tengkolok dan juga angka 50. Wajib hafal. Sebab dia seolah-olah macam boleh tanya pasal jatah negara, maksud bendera Malaysia, bulan sabit. Dia boleh tanya macam tu. Kan kalau bendera Malaysia warna merah melambang apa, putih melambang apa tak kan? Warna biru maksud bintang, maksud bulan sabit. So saya rasa dia boleh tanya benda ni. So hati-hati sebab logo ni tak famous. Sambutan tak famous. Tak ramai yang tahu. Okey, jadi tak ditakuti kalau keluar tak boleh jawab. Okey Jadi kat sini ada ni nota-nota ada. Ni nota ada warna biru pun ada masuk ni. Memang warna biru Malaysia lambang paduan. Sama dengan warna bendera Malaysia warna biru kat bendera Malaysia. Okey. Kita ada sejarah pembentukan. Kita tengok buku teks sejak bawah ni. Limbas kembali ni. Dekat rukun negara ni ada sejarah pembentukan. Ada matlamat dia. Rukun negara memang matlamatnya ke arah perpaduan lah. Dan prinsip-prinsip ni yang paling penting. Okey, kita tengok dulu. Okey, para pelajar. Kita cerita pasal 13 Mei kalau kita buka balik bab 5 hari tu. Ni bab 7. Kalau kita buka balik bab 5 hari tu, kalau tengok hujung 5.6 apa tu peristiwa 13 Mei. Kan? Okay, 5.6. Sorry, bukan bab 5, bab 6. Bab 6 bab lepas lah. Okay, cabaran selepas pembentukan Malaysia. So 5.6 adalah cabaran terakhir. Iaitu cabaran apa? Peristiwa 13 Mei. Okay, di hujung-hujung nota 5.6 tu ada beritahu ni pemangkiran Majlis Gerakan Negara, yang mana hari ini kita panggil sebagai MKN, Majlis Keselamatan Negara. Para pelajar, jangan lupa istilah pemangkiran. Dia nampak tak? Awak dah jumpa sekali lagi dekat dalam bab 7. Hari tu jumpa kat bab 6. Ini jumpa bab 7. Kat awak senang nak ingat. MKN, Majlis Keselamatan Negara kan. Pada waktu zaman ni dipanggil sebagai Mageran. Mageran ni pada selepas peristiwa 13 Mei ni, terus esoknya 14 Mei, 15 Mei, 16 Mei tu lebih kurang tu lah kan. Kerajaan terus tubuh Mageran, terus isytiharkan darurat. Agung isytiharkan darurat. So agung isytiharkan darurat, siapa yang take over negara? Mageran. Macam Malaysia lah. Agung isytiharkan darurat, siapa take over negara? MKN. So sama macam Mageran. Awak kena ingat ni Mageran ni. Mageran ni macam-macam kerja dia buat. Termasuk yang ni. Dia ada buat apa ni? Mapen. Okay. Kita tengok nota kat sini. Okay. So rukun negara ni, okay, ideologi negara. Ada introduction ni. Kejap. Ni. Sejarah pembentukan rukun negara. Punca dia 13 Mei. Okay. Macam mana dia berbentuk rukun negara? Bila Mapen. Majlis Perundingan Negara Mapen. Mageran telah membentuk Mapen. So apa yang diorang buat, Mapen ni diorang bincang. Macam mana kita nak selesaikan masalah perpaduan kaum. Mageran jaga semua benda. So di bawah Mageran dia tumbuh satu jawatan kuasa dipanggil Mapen. Majlis Perundingan Negara. Berunding. Okay. So jadi Mapen ni apa kerja dia buat? Mapen pun bincang. Ada orang ni bincang. Kita rasa kita kena buat satu prinsip yang mana semua orang kat Malaysia pakai prinsip yang sama. So nama prinsip tu diberi nama apa? Rukun negara. So basically siapa yang teguhkan rukun negara? Mapen. Mapen ni siapa? Mageran yang buat. Kenapa Mageran buat dia? Sebab Mageran tengah take over Malaysia waktu tu. Kenapa Mageran take over Malaysia? Darurat 13 Mei. Faham
Itu dia punya kronologi dia. Okay. So ini MAPEN, Majlis Perundingan Negara. So orang-orang yang duduk bincang ni, apa ni? Cikgu pun ada, surat khabar ada, pekerja majikan ada, orang kerja kerajaan, badan profesional, orang agama, wakil Sabah Sarawak. So maksudnya yang buat rukun negara ni bukan sebarang-sebarang. Semua orang daripada peringkat paling bawah sampai paling atas. Kumpulan minoriti ni apa? Mungkin kaum-kaum yang saya pun tak pasti siapa. Tak cakap saya anggarkan je mungkin setengah kaum lah Mungkin wakil-wakil ni wakil Sabah ni dah ada ni. Wakil etnik betul lah, wakil orang Iban, wakil orang Kadazan mungkin ada sini kumpulan minoriti saya tak pasti. Tak tahu lah siapa kan. Okay, tak apalah. So maksudnya MAPEN ni adalah satu grup yang melibatkan ramai gila orang fikir macam mana nak settlekan masalah paduan kaum. So itu yang orang akhirnya orang buat rukun negara, Agung setuju, Agung isytiharkan pada hari kemerdekaan. 2020 genap 5 tahun. Diorang buat Jubli Emas ni sebagai memperingati peristiwa MAPEN. Saya tak tahu lah, saya macam terharu sikit lah. Saya tak sangka dalam keadaan genting kan, orang Cina, orang Malaysia, orang Cina, orang Melayu dalam keadaan berbunuh-bunuhan waktu tu tengah panas orang Cina, orang Melayu tiba-tiba boleh wujud benda ni bincang. Yang mana benda ni melibatkan semua kaum, termasuk kaum-kaum minoriti, kaum-kaum yang bukan Melayu India Cina adalah golongan-golongan bangsa-bangsa kecil kan, macam Sin, Punjab semua kan. Apa lagi golongan-golongan minoriti kat Malaysia ni. Okey, kan macam golongan Baba Nyonya apa semua. Saya rasa mereka ada kat sini. Okey. So itu dari segi rukun negara kan orang dapat lihat macam mana boleh terbentuk. Betapa seriusnya rukun negara kita. Saya tak pasti sejak bila, tapi ketika saya masuk darjah 1 sampai 4, buku tulis saya dekat belakang, kulit belakang dia ada dekat bawah tu, buka buku tulis, belakang buku tulis, bawah tu ada tulis rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Saya darjah 1 dah nampak benda tu bertahun-tahun dekat buku tulis. Maksudnya memang orang nak tanam benda dalam hati setiap rakyat Malaysia dia hidup, tanam dia hidup supaya benda ni dah menjadi minda bawah sedar. Maksudnya rakyat Malaysia kena akui benda ni. Nak jadikan dia sebagai satu prinsip jati diri orang Malaysia. Sebab apa? Tak nak ada perasaan perbezaan kaum. Tapi masa saya darjah 1, saya tak faham rukun negara tu apa. Sampai darjah 6, saya tak faham apa benda keluhuran pelbagai, tak faham benda. Kan? Kesopanan dan kesusilaan pun tak faham benda tu. Kedaulatan undang-undang pun tak faham tak? Yang faham setia kepada raja pun faham, percaya pun tak faham dua prinsip je lah. Tak tahulah korang macam mana kan, korang masuk sekolah rendah kan. Okay. So kita akan lihat, dah pukul 10 dah So minggu depan kita akan masuk, kita akan buat latihan bab 7. Okay. Kita akan habiskanlah sikit je ni, tak banyak dah. Apa yang tinggal Apa yang tinggal? Prinsip lah tinggal. Kita tinggal matlamat, lepas tu prinsip. Matlamat Matlamat rukun negara. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Ada 4. Dia nak buat masyarakat yang demokratik. Demokratik ni maksudnya apa? Masyarakat yang ikut undang-undang, ikut parlimen. Masyarakat yang confident, yang yakin bahawa negara kita ni menjamin hak asasi manusia. So tidak akan ada wujud perasaan cemburu, wujud perasaan nak memberontak. Masyarakat demokrasi. Masyarakat yang faham apa itu maksud demokrasi. Bebas bersuara. Tapi bebas bersuara ikut perlembagaan. Masyarakat yang hidup di bawah negara bersatu. Ini matlamat rukun negara. Masyarakat yang adil kepada semua orang, intoleransi, adil pada setiap pihak. Tidak ada kaya, lemah, apa semua kena saling. Kena adil
dan masyarakat progresif. Ini dia. Teknologi ketuhanan, dan last sekali, liberal. Liberal ni jangan salah faham. Ada yang pelajar ni bila kata liberal je, dia negatif. Maksud liberal dia apa? Bersifat terbuka. Boleh menerima. Sedangkan Islam pun mengajar benda yang sama. Kita kena bersifat terbuka. Kita kena menerima perbezaan apa yang berlaku. Dengan cara itulah, Islam boleh menunjukkan bahawa dia adalah agama yang sangat bertoleransi dan agama yang cantik. Ini untuk kaum Melayu, orang agama Islam. Korang pun faham benda ni kan? Pelajar yang agama Islam kat sini. Tu. So, maksudnya rukun negara kita nak pastikan masyarakat ni bersikap terbuka dan juga toleransi. Bebas agama, bebas budaya. Yang paling penting perpaduan. Kan? So, kita akan lihat prinsip rukun negara ni minggu depan. Lepas tu kita akan buat latihan. Minggu depan kita akan buat esei. Kita buat struktur, kita terus buat esei. Kita tengok soal-soal akibat. Saya suka datang soal akibat ni. Nak tengok macam mana mencabar tak mencabar soal akibat ni. Sebab tujuan ni lah benda yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Pertama dari segi pendidikan sampailah sekarang kita punya rukun negara. Nak tengok macam mana soal akibat ni. Itu saja. So kita akan bersurai. So kita akan sambung pada minggu depan latihan bab 7. Lepas tu barulah untuk seterusnya kita akan masuk bab 8. Bab 8 saya dah semak memang pasal ekonomi. Maksudnya ekonomi apa? Ni dia. Kesan dasar British. Bila British telah memecah belahkan kaum kan. British conquer pentadbiran, dia buat sistem pentadbiran dia. British pecah belahkan ekonomi, British pecah belahkan pendidikan, British pecah belahkan politik. Disebabkan British pecah belahkan tu, negara kita terpaksa apa? Buat macam-macam dari segi sosial dan juga ekonomi. So yang ekonomi ni kita akan lihat dalam bab 8. Saya dah tengok memang benda yang sama. Semua ada ni. DPN, DE ada ni. Itu saja. Terima kasih semua pelajar. Saya mohon maaf apa yang kurang hari ni. Terima kasih kerana memberi kerjasama. So apa-apa pertanyaan boleh tanya saya kemudian. So minggu depan kita akan buat latihan saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam satu Malaysia. Bye. Sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Sama.